Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari sains tingkatan 4, tema 4, tenaga dan kelestarian hidup, bab 12, tenaga nuklear. 12.1 penggunaan tenaga nuklear, 12.2 penghasilan tenaga nuklear, 12.3 impak penggunaan tenaga nuklear, 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Standard pembelajaran murid boleh 12.1.1 mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang telah dikenal pasti. 12.2.1 memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. 12.2.2 memerihalkan penjenaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. 12.2.3 mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. 12.3.1 menceritakan impak penggunaan senjata nuklear kepada hidupan dan persekitaran. 12.3.2 merumuskan impak ujian nuklear ke atas persekitaran. 12.4.1 mewajarkan pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia. 12.1 Penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear memberikan banyak manfaat kepada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Setiap tahun berlakunya pertambahan negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menjanakan tenaga dalam pelbagai bidang. Kini terdapat lebih daripada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga negara mereka. Antaranya Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Mengapakah negara-negara ini menggunakan tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga lain? Rajah 12.1 menunjukkan penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga alternatif yang boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Tenaga yang dihasilkan lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber tenaga lain. Tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengion yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian dan perindustrian. Penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Tenaga nuklear membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Apakah kesan buruk sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga lain? Sisa radioaktif yang dihasilkan boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar dan jika disalahgunakan boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. 12.2 Penghasilan tenaga nuklear. Tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Okey, cikgu, bagaimanakah tenaga nuklear dihasilkan? Tenaga nuklear dihasilkan melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus merupakan proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil, disertai dengan pembebasan tenaga. Pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium 235. Jadi boleh nampak dekat sini. Okey, satu neutron membedil uranium 235. Okey, bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua. Okey, dalam gambar ni ditunjuk nukleus ni pecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil. Proses ini membebaskan tenaga yang banyak. Jadi pelajar boleh lihat di sini nukleus ni terbahagi kepada dua. Satu
Di samping itu dia juga bebaskan tenaga yang banyak. Okey, pembelahan nukleus akan berlaku secara berterusan apabila satu neutron membedil dan membelah nukleus berjisim besar yang baru. So proses ini berterusanlah. Okey. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas berantai. Okey, jadi tenaga inilah sebenarnya tenaga elektrik yang kita gunakan untuk kehidupan harian kita. Pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus merupakan satu proses percantuman atau penggabungan dua nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Sebagai contoh, dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium iaitu isotop hidrogen bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih berat dan besar. Proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Proses ini membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Jadi kita boleh nampak dekat sini pelakuran dua isotop hidrogen iaitu deuterium dan juga tritium. Okey, bila berlakunya pelakuran nukleus, okey, dia akan membahagi kepada helium dan juga neutron. Okey, di samping itu juga dia menghasilkan tenaga. Jadi tenaga di sinilah tenaga elektrik yang kita gunakan untuk kegunaan harian. Okey, galeri sains. Pelakuran nukleus berlaku secara berterusan di matahari. Hal ini demikian kerana matahari mempunyai isotop hidrogen dan suhu yang tinggi. Tenaga yang dibebaskan daripada proses ini merupakan sumber tenaga utama untuk hidupan di bumi. Jadi proses pelakuran nukleus yang berlaku di matahari ini adalah sangat penting. Okey, apabila berlakunya pelakuran nukleus di matahari inilah baru tenaga matahari ini, okey, tenaga cahaya boleh sampai ke bumi. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Anda telah belajar tentang penjanaan tenaga elektrik semasa di tingkatan 3. Kegunaan utama tenaga nuklear adalah untuk menjana tenaga elektrik. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear ini dilakukan di dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Sebuah stesen jana kuasa nuklear terdiri daripada reaktor nuklear dan penjana. Reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Mari kita lihat proses penjanaan tenaga elektrik yang berlaku di dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, jadi pelajar boleh lihat gambar di sini. Okey, ini adalah rajah 12.5 stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, kita ada rod pengawal boron. Di sini kita nampak naik ke atas. Okey, mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Okey, kita ada moderator grafit. Okey, dekat tengah ni. Okey, memperlahankan neutron. Okey, kemudian kita ada rod bahan api uranium dekat tengah-tengah ni. Okey, membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Okey, ini semua adalah reaktor lah. Yang warna hijau ni. Okey. Kemudian kita ada perisai konkrit. Okey, mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif daripada reaktor. Okey, kemudian dekat sini kita nampak gas sejuk dibekalkan ejen penyejuk. Okey, untuk menyerap haba hasil tindak balas nuklear. Okey, jadi proses ni berterusan. Okay, gas sejuk ni naik ke atas. Okay, kemudian gas panas. Okay, terus ke sini. Okay, so ini adalah terdiri daripada turbin. Okay, apabila turbin diputarkan oleh aliran steam, magnet di dalam penjana diputarkan. Okay, turbin ni macam kipas lah. Okay, dekat sini kita ada condenser. Okay, condenser untuk kondens lah. Okay, menyejuk dan mengkondensasikan steam menjadi air. Okey, dekat sini adalah penjana elektrik.
Okey, apabila turbin ni berpusing, okey, maka elektrik dapat dijanakan. Okey, menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam suatu gegelung. Okey, jadi semakin cepat dia berputar, semakin banyak tenaga elektrik yang dijanakan. Jadi pelajar boleh nampaklah dekat sini. Okey. So tenaga elektrik ni pergi kepada tiang-tiang elektrik yang disediakan. Okey, ini adalah menara penyejukan. Penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Sehingga kini, tenaga nuklear terus menjadi pilihan bagi negara-negara di dunia sebagai sumber alternatif tenaga elektrik. Terdapat beberapa sebab mengapa negara-negara ini memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga negara mereka. Okay, yang pertama adalah kurang sumber tenaga lain. Kebanyakan negara yang menggunakan tenaga nuklear kurang sumber tenaga lain seperti arang batu dan petroleum. Kos yang amat tinggi diperlukan jika mereka mengimport sumber tenaga ini dari negara lain. Oleh itu, mereka perlu menggunakan sumber tenaga lain seperti tenaga nuklear. Yang kedua, keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi. Negara China contohnya adalah sangat besar dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Kuasa dan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear cukup besar sehingga mampu untuk menjanakan tenaga elektrik ke seluruh negara mereka. Yang ketiga, sumber pendapatan negara. Reaktor nuklear di Slovakia contohnya mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negaranya. Oleh itu, mereka telah membekalkan tenaga elektrik itu kepada negara-negara jiran dan mampu mendapat keuntungan yang lumayan. Yang keempat, teknologi yang canggih. Kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Hasilnya kini, mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko-risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Contohnya seperti pembinaan makmal Nasional Argonne yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. 12.3 Impak penggunaan tenaga nuklear. Penggunaan tenaga nuklear perlu dikawal dengan baik supaya dapat memberikan manfaat kepada manusia dan alam sekitar. Oleh sebab tenaga nuklear semakin banyak digunakan di seluruh dunia, kita perlu mengetahui impak penggunaan tenaga ini terhadap kehidupan dan persekitaran. Impak penggunaan senjata nuklear. Pada sekitar tahun 1940-an, penyelidikan awal tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Hasil sampingan daripada pembelahan nukleus di dalam reaktor nuklear, iaitu plutonium, boleh digunakan untuk membuat bom atom. Dunia telah menyaksikan satu malapetaka yang amat dahsyat apabila tenaga nuklear digunakan untuk menghasilkan senjata nuklear. Senjata nuklear pernah digunakan semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Okey, di sini ada laman sejarah. J. Robert Oppenheimer merupakan individu pertama yang mencipta bom atom di dunia. Beliau digelar sebagai Father of the Atomic Bomb. Okey, bom ciptaannya telah digunakan oleh tentera Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun, beliau berasa amat menyesal selepas menyaksikan sendiri kemusnahan akibat ledakan bom atom. Pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Mengikut beberapa kajian dan risalah, bom atom Little Boy telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat di Hiroshima pada 6 Ogos 1945 dan diikuti satu lagi bom atom Fat Man di Nagasaki pada 9 Ogos 1945. Letusan tenaga nuklear oleh bom atom menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan kira-kira 70,000 nyawa orang awam secara serta-merta.
Pengeboman ini menyebabkan keadaan seluruh bandaraya itu menjadi amat panas sehingga mencairkan struktur besi. Letusan bom nuklear juga mengganggu keadaan atmosfera, kesan daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Pada ketika itu, seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. Okey, gambar foto 12.1 kesan pengeboman di Hiroshima. Okey, ini adalah gambar sebelum, okey, dan ini adalah gambar selepas. Kita boleh nampaklah kemusnahan tu berlaku secara keseluruhan. Kini sudah banyak negara yang mula mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear masing-masing. Namun mereka masih terikat di bawah Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear yang mengawal dan tidak membenarkan mana-mana negara menggunakan senjata nuklear dengan sewenang-wenangnya. Impak ujian nuklear. Sebelum senjata nuklear digunakan, ujian nuklear perlu dilakukan untuk memastikan sama ada senjata itu berfungsi atau tidak. Ujian nuklear dilakukan sama ada di atmosfera terbuka, di darat atau di bawah laut. Ujian nuklear ini memberikan impak buruk kepada hidupan dan persekitaran. Ujian nuklear di bawah tanah contohnya akan menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Begitu juga di laut akan berlaku kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Bagi manusia dan hidupan di darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan generik. Okay, kita boleh tengok di sini kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear. Kesan somatik adalah keletihan, loya, katarak, leukemia dan juga keguguran rambut. Okay, kesan genetik adalah kecacatan pada bayi, mutasi sel dan juga kanser. Adakah negara yang masih menjalankan ujian nuklear? Jadi kita boleh nampak di sini gambar foto 12.2 ujian nuklear di laut. Okey, menghasilkan gelombang yang sangat besarlah ke atmosfera. 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Kewajaran pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Dalam subtopik 12.1, anda telah mengetahui manfaat dan kesan buruk penggunaan tenaga nuklear. Di Malaysia, 70% daripada sumber tenaganya dijana daripada gas asli. Petroleum, gas asli dan arang batu merupakan sumber bahan api fosil yang tidak boleh baharu. Beberapa orang murid telah ditanya tentang kewajaran pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia, berikut menunjukkan pendapat yang diberikan oleh mereka. Okey, pelajar 1. Pada pendapat saya, Malaysia perlu membina stesen jana kuasa nuklear untuk menampung permintaan pengguna terhadap tenaga elektrik yang semakin meningkat. Pelajar kedua. Saya kurang setuju kerana reaktor nuklear menghasilkan sisa radioaktif yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar jika tidak dikendalikan dengan cermat. Bagi melaksanakan pembinaan stesen jana kuasa nuklear, beberapa faktor perlu diambil kira seperti bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga adalah lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Kawasan bagi membangunkan stesen jana kuasa nuklear juga mestilah sangat strategik. Kawasannya mestilah berhampiran dengan punca air bagi memudahkan proses penyejukan berlaku. Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Sekian, terima kasih.